Kita masih berada di dalam bab salat Jumaat ya. Dari minggu lepas apa yang kita telah membicarakan adalah berkenaan dengan syarat-syarat khutbah. Kita telah membicarakan rukun-rukun khutbah, dan kita saya rasa sedang membicarakan syarat-syarat khutbah. Kita belum habis lagi saya rasa. Jadi kita ada rukun-rukun khutbah dan kita ada syarat-syarat khutbah. Kitab Fathul Muin seperti mana saya mengatakan minggu lepas, penulis menerangkan rukun dulu baru syarat. Biasanya syarat-syarat disebutkan dahulu baru rukun, tapi kitab terbalik sikit. Kitab Fathul Muin dia membicarakan rukun khutbah, selepas itu dia membicarakan syarat-syarat khutbah. Wallahu a'lam ini adalah cara yang dipenulis. Jadi kita membicarakan pada minggu yang lepas berkenaan dengan masalah mualah. Diwajibkan khatib apabila menyampaikan khutbah mesti ada mualah di antara rukun-rukun khutbah, dan mesti ada mualah di antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua, dan mesti ada mualah di antara khutbah yang kedua dengan salat. Jadi dia tidak boleh melambatkan tanpa sebab. Kalau tidak sah ini khutbahnya. Kalau tak ini khutbahnya ini tidak sah. Kalau khutbah tidak sah, salat juga tidak sah. Jadi berkenaan dengan salat Jumaat, kita sentiasa kena faham perkara ini ya. Khutbah ini dia ibarat 2 rakaat. Khutbah ini ibarat 2 rakaat. Asalnya zuhur 4 rakaat, disebabkan salat Jumaat 2 rakaat khutbah, 2 rakaat digantikan dengan khutbah. Maka kalau khutbah kita tidak sah, salat tidak sah. Kalau khutbah ini tidak sah, salat ini tidak sah. Kalau khutbah tidak sah, kita nak ada khutbah sekali lagi, baru kita boleh salat. Kita tak boleh salat lepas tu kita khutbah, tidak boleh. Mesti ada tertib. Kita nak ada khutbah dahulu ini, baru ini kita melakukan salat. Mesti ada mualah seperti mana kita mengatakan. Khatib apabila habis ini khutbah, maka dia harus cepat-cepat melakukan salat. Juga kita membicarakan berkenaan dengan bahasa Arab. Rukun-rukun khutbah wajib kesemuanya dalam bahasa Arab. Kalau khatib dia terjemahkan rukun khutbah kepada bahasa Melayu, tidak sah khutbah. Kalau khatib ini naik mimbar mengatakan segala puji bagi Allah, selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai jemaah sekalian, bertakwalah kamu kepada Allah. Ini kita mengatakan tak boleh. Tidak boleh di bahasa Melayu, tidak boleh. Dia nak kena ini bahasa Arab. Ini rukun dia nak kena ada bahasa Arab. Jadi biasanya di Singapura apa yang kita buat adalah kita mendatangkan rukun dalam bahasa Arab, selepas tu baru kita masuk bahasa Melayu. Jadi bila kita sudah melakukan hamdalah, selawat Nabi SAW, yang ketiga wasiat ini tentang takwa, kita membaca yang ini ayat ini Al-Quran Al-Karim, baru yang ini kita membicarakan ini dengan bahasa Melayu, kandungan daripada wasiat dengan takwa. Jadi khutbah mesti kandungan yang ini daripada yang ini ketakwaan, yang ini dia mesti ada kait mengait dengan agama. Ini bukan kita membicarakan tentang perkara yang tidak ada kait mengait dengan yang ini agama. Ini adalah daripada perkara kita membicarakan pada minggu yang lepas. Baik, kita sekarang di mana sekarang? 329. Jadi insya-Allah kita lihat ini muka surat 329 ya. Kita ulang yang nombor 7 sekarang. Okey. Kita ulang balik. Mualah adalah mualah di antara dua khutbah, juga di antara rukun satu dengan berikutnya, dan antara dua khutbah dengan solat Jumaat. Hendaklah tidak terpisah panjang menurut ukuran umum. Ini kita bicarakan berkenaan dengan urf. Kalau orang menanyakan kepada kita panjang berapa lama ini, berapa minit, kalau kita mengatakan wajib mualah, khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua, wajib mualah. Khutbah yang kedua dengan salat, wajib mualah. Yang ini maksudnya berapa lama? Ini dia ikut ini kepada uruf. Dia ikut ini kepada uruf. Kalau 5 minit lama. Kalau khatib ini misalnya dia dah habis ini khutbah yang kedua, selepas itu 5 minit, ini lepas 5 minit dia takbir, ini kita mengatakan lama. 5 minit adalah waktu yang lama. Tapi kalau sekiranya misalnya 30 saat, 40 saat, ini tidak ada masalah. Jadi dia balik ini kepada uruf. Apa yang kita menganggap sebagai lama? Sebagian ulama kita mengatakan salat 2 rakaat dengan rukun. Yang ini kalau dia baca Fatihah saja, rukuk, i'tidal, sujud, dia ambil yang wajib saja. Kalau dia melakukan 2 rakaat, berapa lama dia melakukan salat? Kalau kita mengatakan misalnya 1 minit ataupun 1 minit setengah, maka itu adalah ukurannya.
Boleh insya-Allah? Nah. Di bawah nanti akan diterangkan bahawa hilangnya mualah pada dua solat yang dijamak adalah dengan diselingi melakukan solat dua rakaat, bahkan dengan hanya menunaikan aqalah mujzi, perbuatan paling sedikit yang sudah mencukupi sahaja. Ulama kita berselisih pendapat tentang mualah ini, tentang berapa lama yang mualah. Nanti beliau mengatakan dalam solat jamak, kita dalam jamak takdim pun kita ada mualah, masalah mualah, betul ke tidak? Kalau kita melakukan jamak takdim, kita selepas melakukan solat yang pertama, terus kita nak kena melakukan solat yang kedua, dia mesti ada mualah. Maka di sana penulis mengatakan dia akan nukilkan khilaf ulama kita. Adakah dua rakaat yang seperti solat biasa ataupun dua rakaat dengan rukun sahaja? Tetapi kebiasaannya ulama kita mengatakan dua rakaat dengan rukun sahaja. Apa maksudnya dua rakaat dengan rukun sahaja? Maksudnya dia ambil rukun sahaja. Satu orang masuk ke dalam salat, dia takbir Allahu Akbar, terus baca Fatihah. Lepas baca Fatihah terus rukuk. Rukuk dia ambil tumaninah saja. Terus i'tidal, tumaninah. Sujud, tumaninah. Duduk begitu ya. Maksudnya dia tidak mendatangkan sunnah pun. Ini kita mengatakan salat mujzi. Ini penulis saya mengatakan, adakah dia dimaksudkan dua rakaat dengan rukun sahaja ataupun dua rakaat biasa yang orang yang melakukan dua rakaat. Yang biasa yang dia dipegang adalah dua rakaat rukun sahaja. Dua rakaat rukun sahaja. Nah, batasan ini tidak jauhlah untuk dapat diterapkan pada masalah mualah dua khutbah di sini, yang sekaligus menjadi keterangan tentang ukuran umum mengenai perpisahan dua khutbah dan sebagainya di atas. Penulis mengatakan yang khilaf ini bukan keterangan, sebab mereka membicarakan perbezaan apa yang dimaksudkan dengan huruf di sini. Jadi huruf ini ada perbezaan. Apa yang kita menganggap sebagai waktu yang lama. Ada sebagian ulama yang mengatakan apa yang dimaksudkan dengan waktu yang lama, apa yang lebih ini daripada dua rakaat. Ada sebagian ulama mengatakan dua rakaat dengan rukun. Ada sebagian ulama mengatakan tak, dua rakaat yang biasa orang yang solat tak terlalu cepat dan tak terlalu lambat. Jadi ada perbezaan yang sedikit. Bukan perbezaan ini yang ketara. Tetapi apa yang lebih baik, kalau kita menjadi khatib, kita keluar daripada khilaf. Jadi maksudnya kita melakukannya dengan cepat-cepat. Kalau tidak ada apa kita mengatakan tidak ada sebab. Jadi biasanya kita di Singapura di antara dua khutbah pun kadang-kadang ada orang ini misalnya ini dia bawa doa kan. Jadi doa pun jangan ambil ini doa yang panjang. Jadi kita di Singapura ini misalnya kita ada jenis ini doa yang dibaca, betul ke tidak? Biasa ini bila khatib ini duduk khutbah yang pertama, Bilal biasa akan membaca. Bilal yang ini akan membaca doa. Jadi Bilal yang membaca doa pun dia nak kena faham. Ini di antara dua khutbah tidak boleh baca terlalu lama. Betul ke tidak? Tidak boleh baca terlalu lama. Jadi dia pun nak kena mempelajari bab ini. Bilal pun nak kena belajar bab solat. Kalau tak, ini masalah. Jadi kerana Bilal kalau dia baca terlalu lama ini misalnya dia baca doa terlalu lama, maka ia boleh menyebabkan khutbah ini tidak sah. Betul ke tidak? Jadi biasanya jadi kita mengambil ringkas saja. Kita meneruskan. Ayo. Kesunahan bagi orang yang akan mendirikan Jumaat sekalipun tidak wajib menghadirinya. Sekarang penulis dah habis membicarakan rukun-rukun Jumaat, syarat-syarat Jumaat. Semua dah habis dah. Masya-Allah. Sekarang ini beliau akan membicarakan tentang perkara-perkara yang disunatkan dilakukan pada hari Jumaat. Jadi ini yang beliau akan membicarakan. Jadi beliau mengatakan sama ada orang yang menghadiri Jumaat ataupun orang yang tidak menghadiri Jumaat. Jadi disunatkan bagi semua orang. Sebab ada sebahagian orang tidak diwajibkan Jumaat, betul ke tidak? Ada sebahagian orang tidak diwajibkan baginya menghadiri salat Jumaat seperti wanita. Tetapi ada perkara-perkara yang disunatkan juga bagi mereka melakukan pada hari Jumaat walaupun mereka tidak menghadiri salat Jumaat. Jadi salat Jumaat ini dia hari yang istimewa. Ada perkara-perkara yang disunatkan bagi semua orang. Tak semestinya orang yang menghadiri salat Jumaat. Ini yang perkara yang pertama sekali penulis ini mengatakan. Nah, yang pertama, nombor satu, mandi, iaitu meratakan air keseluruhan badan dan kepala. Apabila tidak bisa mandi,
sunat bertayamum dengan niat mandi. Jadi yang pertama sekali adalah disunatkan kita mandi yang pada hari Jumaat, dan kita ada khilaf ini ulama, adakah mandi ini wajib? Sebagian ulama kita mengatakan wajib mandi. Mandi wajib, yang bagi orang ini yang menghadiri salat Jumaat. Tetapi kita dalam mazhab Syafi'i pendapat mu'tamad sunnah. Sebab ini ada hadis dari Nabi SAW memerintahkan sahabat mandi. Ada hadis Nabi SAW, ini kita akan mendapati hadis di dalam kitab Bulughul Maram. Al-Imam Ibn Hajar ini dalam bab salat Jumaat, dia menukilkan hadis Nabi SAW memerintahkan sahabat mandi. Jadi itu sebab kita lihat ada sebagian ulama kita mengatakan perintah Nabi adalah wajib. Jadi mereka mewajibkan. Tetapi kita dalam mazhab Syafi'i kita ada hadis yang lain. Nabi SAW ini mengatakan barang siapa yang mandi pada hari Jumaat itu lebih baik baginya. Ini mafhum hadis. Maka ulama kita mengatakan ini menunjukkan bahawasanya mandi Jumaat tidak wajib. Sebab Nabi SAW mengatakan kalau dia mandi lebih baik baginya. Ini lebih baik baginya maksudnya kalau dia tidak mandi tidak ada dosa yang di ke atasnya. Maka di sini kita ada perbezaan berkenaan dengan sama ada ia wajib ataupun sunnah. Tetapi apa yang penting adalah jangan kita melepaskannya. Jangan kita melepaskan yang ini mandi wajib. Itu sebab di sini kita lihat ulama kita menekankan walaupun tidak ada air. Walaupun tidak ada air, apa kita nak buat? Kita tayamum. Kita tayamum yang ini dengan niat menggantikan mandi mandi Jumaat. Jadi disebabkan ini adalah perkara yang ditekankan. Itu sebab ini penulis ini beliau mengatakan ini di sini dia mengatakan iaitu meratakan air ke seluruh badan dan kepala. Apabila tidak boleh mandi, sunat bertayamum dengan niat mandi. Nah, mandi tersebut dilakukan setelah terbit fajar. Seyogianya bagi orang berpuasa yang kalau mandi khawatir puasanya batal, agar tidak usah mandi Jumaat. Demikian pula tidak usah mandi sunat lainnya. Nah, penulis ini beliau mengatakan berkenaan dengan mandi ini, bilakah mula masa mandi? Maka bagi hari Jumaat ini apabila terbit fajar kita sudah boleh mandi. Apabila terbit fajar, ini maksudnya waktu subuh. Subuh sekarang ini pukul apa? 5.30 sebagai misal. 5.30 pagi ini subuh. Apabila yang ini masuk waktu subuh, sudah masuk waktunya untuk kita mandi. Yang ini maksudnya satu orang ini kalau dia nak sebelum dia pergi kerja misalnya pagi, jadi pada hari Jumaat dia niat mandi untuk menghadiri solat Jumaat. Dia niat ini mandi untuk menghadiri solat ini Jumaat. Bila dia mandi, kalau dia keluar kerja yang ini misalnya hari Jumaat, sebelum dia keluar rumah pada waktu pagi. Sebab sekarang sudah masuk masa untuk mandi. Tetapi yang lebih afdal kita mandi sebelum keluar rumah. Ya. Kalau sekiranya satu orang ini misalnya dia tidak kerja pada hari Jumaat dan dia keluar rumah misalnya pukul 12 petang, dia nak pergi masjid, paling afdal baginya tidak mandi, dia mandi pada waktu sebelum dia keluar rumah. Yani misalnya dia keluar rumah pukul 12 petang, yang paling afdal baginya adalah dia mandi sebelum 12 petang, yani sebelum dia keluar rumah. Jadi maksudnya lebih dekat kepada waktu dia keluar rumah itu lebih baik. Tidak yakni digalakkan dia mandi pada waktu pagi. Kenapa? Cuba bayangkan dia mandi yakni pukul 7 pagi tapi dia keluar rumah pukul 12. Yani maksudnya dia dah mandi, dia dah bersih, selepas itu jam 8, jam 9, jadi mungkin badan dia dah berpeluh balik dan sebagainya. Sebab maksud daripada mandi di sini adalah kita memasuki masjid, melaksanakan salat Jumaat dalam keadaan bersih dan wangi. Sebab ini adalah tempat yang mana ramai manusia berkumpul. Maka disunatkan yakni kita masuk dalam keadaan bersih. Itu maksudnya. Jadi disunatkan kita mandi selewat-lewatnya. Melainkan kalau orang bekerja, seperti mana saya mengatakan tadi, kalau orang bekerja ini ada orang ini takkan nak mandi, tempat kerja akan susah. Jadi dia boleh mandi apabila dia keluar daripada rumahnya pada waktu pagi. Nah, selepas itu beliau mengatakan beliau mengatakan wa yabghi li sa'imin khasya minhu muftiran tarkuhu. Yani orang yang berpuasa, kalau sekiranya dia mandi dan dia takut ini puasanya batal, maka dia meninggalkannya.
dia meninggalkannya. Begitu juga dengan mandi-mandi sunat yang lain. Ini kalau sekiranya dia takut, kalau sekiranya dia mandi, ia akan membatalkan puasanya. Tetapi kalau kita dalam keadaan berpuasa, biasanya kita mandi, tetapi bila kita mandi, kita hanya setakat berjaga-jaga sahaja. Ada orang yang misalan bila dia mandi, dia tidak membasuh kepalanya, dia tidak membasuh bahagian muka dan sebagainya. Takut kalau air termasuk dalam hidung, air termasuk dalam mulut, air termasuk dalam telinga sebagai misal. Jadi kita boleh mandi setakat kita mencuci badan misalan, ataupun kita mencuci kepala kita pun tidak ada masalah, selagi mana air tidak masuk kepada rongga yang terbuka. Jadi penulis ini maksudnya di sini adalah dia apabila dia melakukan mandi, dia mengelakkan daripada air termasuk ke dalam rongga yang terbuka. Jadi dia mengelakkan mandi dan membasuh tempat-tempat ini yang kita mengatakan bagi rongga yang terbuka. Nah, mandi yang dikerjakan lebih mendekati pergi ke Jumaat adalah lebih utama. Ini seperti mana kita mengatakan lebih dekat kepada salat Jumaat, lebih afdal kita melakukan mandi. Nah, apabila bertentangan antara mandi dahulu dengan berangkat pergi pagi ke Jumaat, maka lebih utama mandi dahulu, kerana lain pendapat mengatakan bahawa mandi di sini hukumnya wajib, dan dari segi ini pula maka meninggalkan mandi dihukumi makruh. Dan di sini penulis mengatakan mana lebih afdal, mandi Jumaat ataupun menghadiri solat Jumaat pada waktu siang tanpa mandi. Yang ini maksudnya kita menghadiri masjid misalnya, kita pergi keluar siang tapi tak mandi, ataupun kita lambat hadir tapi kita mandi. Mana lebih afdal? Maka lebih afdal adalah kita mandi walaupun kita keluar lambat. Apa sebabnya? Sebab ada pendapat seperti mana saya mengatakan mandi itu adalah wajib, maka meninggalkannya, walaupun kita mengatakan sunnah, meninggalkannya adalah makruh. Meninggalkan mandi pada hari Jumaat dan hukumnya adalah makruh. Nah, kita ada banyak hadis Nabi SAW ini berkenaan dengan mandi Jumaat. Nah, termasuk mandi sunnah ialah mandi pada 2 hari raya, mandi gerhana matahari atau bulan, mandi istisqa, mandi sunat di waktu beribadah haji. Nah, ini semua adalah mandi sunat. Penulis ini dia menukilkan bukan saja mandi Jumaat yang kita ada dalam Islam, kita ada banyak jenis mandi, 80 lebih. 80 jenis yang mandi sunat. Ini seperti mana disebut kalau Imam Bajuri dalam Hasyiah Bajuri, dia sebut ke semua 80. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, semua sunat mandi. Bagi siapa yang nak tahu, bolehlah baca Hasyiah Bajuri atas Fathul Karim, syarah Ibn Qasim. Jadi di sini penulis hanya membicarakan sebahagian daripada apa yang penting. Jadi beliau mengatakan pertama sekali mandi pada kedua hari raya. Yang ini disunatkan kita mandi bagi kedua hari raya, Idul Fitri dan juga Idul Adha. Ini adalah yang pertama sekali beliau mengatakan. Selepas itu begitu juga kita ada kusufain. Ini adalah berkenaan dengan gerhana matahari dengan gerhana bulan. Jadi apabila berlaku gerhana, disunatkan kita mandi. Jadi kita menghadiri salat gerhana selepas mandi. Kita mandi untuk melaksanakan salat gerhana, seperti mana kita mandi untuk melakukan salat Jumaat. Begitu juga bagi salat hari raya. Sebelum kita keluar rumah untuk melakukan salat hari raya, kita niat mandi untuk melaksanakan salat hari raya, ataupun mandi untuk hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha. Ini adalah sunnah. Selepas itu beliau mengatakan mandi bagi salat istisqa. Salat istisqa adalah salat meminta hujan. Disunatkan kita mandi. Dan begitu juga mandi pada waktu-waktu beribadat haji. Kita ada misalan wukuf di Arafah, disunatkan kita mandi apabila kita nak melakukan wukuf. Begitu juga disunatkan kita mandi bila kita nak melontar jamrah. Apabila kita nak melontar jamrah, disunatkan kita mandi. Maka tiap-tiap hari di Mina disunatkan kita mandi.
Jadi apabila kita nak masuk Makkah disunatkan mandi, bila kita nak masuk Madinah ini disunatkan mandi, bila kita nak ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam disunatkan mandi, bila kita nak melakukan umrah dan sebagainya. Jadi kita lihat tiap-tiap pengumpulan yang mana ada ramai manusia disunatkan kita melakukan mandi. Cuma kalau kita mandi tapi kita tak niat kerana Allah, dapat pahala ke tak? Satu orang misalan hari raya, pagi-pagi semua orang mandi kan hari raya, tapi banyak orang tak niat. Afwan. Banyak orang yang tidak niat tapi dia mandi. Dapat pahala ke tak dapat pahala? Tidak dapat pahala. Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat, yakni amalan itu ini mesti berkait dengan niat. Tak niat tak dapat pahala. Itu sebab ini orang yang faham, Masya Allah, dia akan dapat pahala yang banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab orang yang berilmu ini, dia beramal hanya sedikit tetapi dia dapat pahala yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mandi sesudah memandikan mayat. Nah, ini juga kita ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan apabila seseorang itu dia memandikan mayat, disunatkan baginya untuk dia mandi. Bagi mereka yang memandikan mayat, disunatkan bagi mereka untuk mandi. Ini juga kita ada hadis yang berkenaan dengan perkara ini. Disunatkan bagi orang yang mengangkat mayat untuk mengambil wudu. Jadi orang yang angkat mayat disunatkan dia mengambil wudu, orang yang memandikan mayat disunatkan mandi. Nah, mandi untuk iktikaf, mandi setelah malam di bulan Ramadan, mandi setiap malam di bulan Ramadan. Mandi untuk melakukan iktikaf, yakni kita nak melakukan iktikaf di masjid, disunatkan kita mandi sebelum kita melakukan iktikaf. Dan penulis ini mengatakan pada tiap-tiap malam daripada bulan Ramadan. Sebab malam-malam bulan Ramadan digalakkan kita melakukan qiyam, maka disunatkan kita berada dalam keadaan bersih. Disunatkan kita mandi pada malam-malam Ramadan, apabila kita keluar misalan nak melakukan solat tarawih dan sebagainya. Nah, mandi setelah berbekam, mandi dikala badan bau busuk. Setelah berbekam disunatkan kita mandi apabila badan kita sudah bau busuk, disunatkan kita mandi. Nah, mandi orang kafir bila masuk Islam kerana ada perintah melakukannya. Ini ulama kita ada khilaf, adakah diwajibkan atas orang kafir apabila dia masuk Islam? Adakah diwajibkan dimandi? Jawapan adalah diwajibkan, tapi dengan syarat. Kalau sekiranya dia sudah baligh dan dia sudah melakukan perkara-perkara yang mewajibkan mandi, misalnya umur dia 20 tahun, dia masuk Islam, jadi dia pernah berada dalam keadaan junub, betul ke tidak? Sebelum Islam dia dalam keadaan junub, maka diwajibkan dia mandi supaya dia dapat menghilangkan hadas. Tapi kalau budak kecil misalnya tidak diwajibkan. Nanti ini yang akan disebutkan oleh penulis. Nah, kita teruskan dulu. Orang kafir yang baru masuk Islam tidak diwajibkan mandi kerana pernah berada beberapa orang kafir masuk Islam. Ternyata Nabi tidak memerintahkan mereka mandi. Nah, ini adalah sebagian ulama kita mengatakan Nabi SAW tidak memerintahkan orang yang masuk Islam ini untuk mandi. Jadi sebagian ulama mengatakan tidak diwajibkan kalau sekiranya mereka masuk ke dalam agama Islam. Nah, teruskan. Nanti dia akan sebut. Tidak wajib mandi ini jika selama kafir mereka tidak mengalami hal-hal yang mewajibkan mandi, sebagaimana junub dan lain-lain. Dengan syarat dia mengatakan kalau mereka kafir dan mereka tidak melakukan perkara-perkara yang mewajibkan mandi, maka tidak diwajibkan mereka mandi, hanya disunatkan mereka mandi. Tapi kalau mereka sudah melakukan perkara yang mewajibkan mereka mandi, maka sekarang mandi sudah menjadi wajib ke atas mereka. Ayo. Kalau mengalami, maka wajib mandi, sekalipun misalnya mereka telah mandi di waktu kafir, namun toh niatnya batal,
berarti mandinya tidak sah. Orang kafir mengatakan, saya sebelum masuk Islam saya dah belajar tentang mandi. Jadi sebelum saya mengucapkan kalimah syahadah, saya niat mandi hadas besar. Bagaimana? Dia mengatakan sebelum dia masuk Islam dia dah mandi dah. Dia dah mandi hadas besar. Apa kita mengatakan? Sah ke tidak mandinya? Mandinya tidak sah disebabkan niat daripada orang yang bukan Islam tidak sah. Mungkin ini kita tulis di kaedah. Niat daripada orang yang bukan Islam tidak sah. Yani apa saja jenis ibadat dia melakukan, apa saja jenis ibadat ini dia melakukan tidak sah. Ada orang bukan Islam, misalnya dia puasa pada bulan Ramadan, puasa ini dia puasa pada bulan Ramadan, dia belajar solat, misalnya sekarang lagi ada apa, internet dan YouTube dan sebagainya. Dia kat rumah seorang-seorang yang misalnya dia belajar, lepas itu dia melakukan solat, dia melakukan puasa, dia nak get the feel of it. Kita mengatakan silakan ya, sesiapa dia pun ini boleh melakukan solat, tapi dalam Islam ini tidak sah. Ini tidak sah. Sama juga kalau dia mandi dengan niat mandi untuk apa hari Jumaat ataupun hari raya dan sebagainya, maka ia tidak sah. Ya. Ya saya. Sedekahnya tidak dikirakan sebagai sedekah dalam Islam. Maksudnya dia tidak mendapatkan pahala. Dia melakukan kebaikan, dia tidak mendapatkan pahala, akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala membalaskan kebaikan dengan kebaikan. Dia akan mendapati kebaikan di dunia ini. Daripada kebaikan yang Allah akan memberikan kepadanya adalah hati tenang. Kita lihat ada orang yang bukan Islam, dia hidup hatinya tenang dan segala-galanya baik, ahli keluarganya semua bagus, hidup ni dalam keadaan tenang dan sebagainya. Ini adalah daripada balasan Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Ada orang yang dia suka buat kebaikan tapi bukan Islam. Dia suka tolong orang miskin, dia tolong anak yatim yang misalan, dia melakukan kebaikan-kebaikan lebih banyak daripada orang Islam. Tetapi dia tidak beriman. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepadanya balasan kebaikannya di dunia sahaja. Jadi daripada balasannya adalah Allah akan menambahkan rezeki. Tidak mustahil. Orang yang bukan Islam, Allah menambahkan rezeki. Allah memberikan kepadanya ketenangan jiwa. Ada sebagian orang Islam Allah memberikan kepadanya ketenangan. Yang ini maksudnya dia hidup ini dalam keadaan bahagia, happy, tidak ada stres. Tahu? Ini adalah yang ini balasan Allah memberikan kepadanya. Apa sebabnya? Sebab dia melakukan kebaikan. Tetapi akhirat ini tidak ada. Akhirat ini tidak ada. Sebab apa kebaikan yang dia melakukan tidak ada pahala bagi. Tidak ada pahala. Maka dia akan diberikan kebaikan hanya di dunia sahaja. Nah, di antara mandi-mandi sunnah tadi yang lebih muakkad adalah mandi Jumaat, kemudian mandi sesudah memandikan mayat. Nah, jadi kalau kita bandingkan mandi-mandi tadi, yang paling yang ditekankan adalah mandi pada hari Jumaat. Selepas itu diikuti ini dengan orang yang memandikan mayat. Ini kita mengatakan yang dalam segi ini urutan afwan. Nah, peringatan, guru kita berkata sunnah mengqadai mandi Jumaat dan juga mandi sunnah lain. Ini juga kita ada khilaf di antara Ibn Hajar dan Imam Ramli. Mungkin antum tulis ini. Ini adalah pendapat Ibn Hajar ni. Satu orang ini dia terlupa niat mandi Jumaat. Terlupa niat. Adakah disunatkan dia qada? Adakah disunatkan qada mandi Jumaat? Al-Imam Ibn Hajar mengatakan disunatkan baginya melakukan qada. Begitu juga dengan mandi-mandi yang lain. Dia nak wukuf di Arafah, terlupa nak mandi, disunatkan dia qada. Yang ni mandi pun ada qada. Masya Allah. Yang ni disunatkan dia melakukan qada. Ini tidak diwajibkan, tetapi yang ini dia disunatkan. Akan tetapi Imam Ramli mengatakan apabila ia tertinggal tidak disunatkan. Jadi kita ada perbezaan ini di antara Ibn Hajar ini dengan yakni Imam Ramli. Dan seperti mana yang kita memahami ulama-ulama kita seperti mana di Hadramut misalnya, kalau ada khilaf di antara Ibn Hajar Imam Ramli, siapakah mereka mengikuti? Biasanya mereka lebih cenderung kepada Ibn Hajar, kepada Syekh ini Ibn Hajar. Tetapi yang kalau di Mesir mereka lebih kepada Imam Ramli. Lebih yang kepada Imam Ramli dan Khatib ini Syarbini dan sebagainya. Nah,
Yani Imam Ramli ini Masri. Imam Ramli yani bapa ni yani ulama besar ni di Mesir. Jadi Imam Ramli ni kita sebenarnya ada dua. Satu Syamsul Ramli, lagi satu Syihabuddin. Satu anak, satu bapa. Nah, teruskan. Justru dikehendaki supaya mengkodai, kerana apabila dia tahu bahawa kalau meninggalkan disuruh qada, maka dia akan terus mengejarkan, di samping menjauhkan diri dari mengabaikan. Penulis Fathul Mu'in dia mensyarahkan apa hikmahnya. Kenapa disunatkan qada? Kenapa disunatkan qada kalau dia tertinggal solat mandi Jumaat? Dia mengatakan kalau orang mengetahui kalau dia meninggalkan mandi Jumaat, disunatkan dia melakukan qada bagi mandi Jumaat, dia tidak akan meninggalkan mandi Jumaat. Maka hikmahnya dia akan membuat orang itu akan mementingkan mandi Jumaat, maka dia tidak akan meninggalkannya. Maka ini adalah hikmah yang di sebalik kesunahan qada. Boleh faham insya-Allah? Nah, sunat berangkat pagi-pagi. maksudnya di sini adalah sampai pada awal waktu. Yani solat Jumaat ini, dia punya kelebihan mula daripada waktu subuh. Dia punya waktunya yang dimula ini pada waktu subuh. Dan kita ada hadis Nabi SAW berkenaan dengan kelebihan menghadirinya pada awal waktu. Kelebihan ini bagi yang ini seseorang itu yang ini menghadirinya pada awal waktu. Nanti insya-Allah yang ini kita akan membaca yang ini hadis ni. Mungkin saya baca dulu ya. Kita ada hadis yang panjang berkenaan dengan apa kita baca dulu. Menuju ke tempat solat selain bagi sang khatib. Waktunya sejak terbit fajar. Seterusnya penulis ini mengatakan menuju kepada tempat solat selain khatib. Apa maksudnya? Maksudnya tidak disunatkan bagi khatib menghadiri awal, tetapi disunatkan bagi khatib lambat. Yani maksudnya apabila azan khatib masuk. Jadi tidak disunatkan satu orang dari khatib Jumaat siang-siang dia sampai Jumaat, dia solat tahiyatul masjid misalnya dalam masjid, lepas tu dia tunggu bersama jemaah kat tepi mimbar. Ini tidak disunatkan. Ini tidak disunatkan. Disunatkan baginya sampai lewat. Jadi dia hanya masuk kepada tempat solat apabila azan sudah dikumandang. Boleh insya-Allah. Dan perkara ini misalnya yang ditarim mereka mengamalkan dia. Ditarim bagaimana ini khatib masuk masjid. Cuba bayangkan ya. Bila azan khatib akan keluar daripada rumahnya. Daripada rumah dia akan keluar dan dia bawa tongkatnya sendiri. Tongkat itu dah wallah saya tak tahu dah beratus tahun dah. Maksudnya keturunannya semua khatib. Keturunannya semua yang melakukan khutbah. Kalau di sana mereka jaga tradisi ini. Jadi dia daripada rumah dia akan berjalan dengan tongkat-tongkat sekali. Jadi bila dia sampai yang ke masjid, terus dia naik mimbar. Boleh kita bayangkan? Dia sampai yang ke masjid, terus naik mimbar. Dan ini kalau kita lihat, ini adalah perbuatan Nabi SAW. Sebab Nabi SAW, beliau rumahnya di mana? Yakni beliau tinggal dekatan dengan masjid. Betul ke tidak? Yakni bila kita masuk masjid Nabi, rumah Nabi SAW yakni di makam ni. Betul ke tidak? Jadi beliau tidak keluar daripada bilik ni. Sehingga apabila setelah yakni sebelum ini sebab zaman dahulu ada hanya satu azan. Jadi Nabi SAW bila masuk ini waktu zuhur, yakni melakukan ini qabliyah. Selepas itu dia terus naik mimbar. Selepas itu ini dia terus naik mimbar dan terus ini mereka mengumandangkan azan. Maka daripada perbuatan ini ulama kita mengatakan tidak disunatkan bagi khatib untuk sampai awal. Jadi khatib ini dia sampai apabila dia nak naik mimbar. Apabila dia nak naik mimbar. Itu sebab penulis ini apa dia mengatakan di sini? Dia mengatakan selain khatib, selain ini bagi sang khatib, waktunya sejak terbit fajar. Yakni apa maksudnya? Maksudnya kelebihan menunggu
solat Jumaat bermula pada waktu fajar. Pada waktu fajar. Jadi misalan kalau satu orang itu niat, misalan dia nak solat subuh di masjid, lepas itu dia nak tunggu sampai ini solat ini Jumaat, maka dia akan mendapatkan kelebihan yang sepenuh. Daripada awal dia tunggu yang ini pada waktu subuh sampai yang habis ini Jumaat, dia mendapat ini kelebihan. Tapi kalau sekiranya dia iktikaf daripada waktu malam ini, misalan dia iktikaf masjid, maka dia punya pahala menunggu solat Jumaat hanya bermula pada waktu subuh. Sebelum subuh tidak dikirakan daripada kelebihan menunggu yang ini solat Jumaat. Jadi ini yang perlu saya maksudkan di sini adalah sejak yang ini waktu fajar. Tapi dia akan mendapatkan pahala iktikaf. Betul ke tidak? Yani dia kalau melakukan iktikaf pada waktu malam, dia mendapatkan pahala iktikaf. Tetapi pahala kelebihan yang menunggu yang ini solat Jumaat hanya akan bermula ini apabila masuk di waktu fajar. Nah, teruskan. Berdasarkan hadis sahih bahawa sesungguhnya bagi orang yang datang ke Jumaat setelah mandi janabah, maksudnya mandi seperti mandi janabah, pendapat lain mengatakan bahawa memang benar-benar mandi janabah. Nanti ini kita akan membicarakan berkenaan dengan mandi janabah. Saya akan membacakan hadis ni. Penulis ini mengatakan di sini berdasarkan dengan hadis yang sahih berkenaan dengan menghadiri solat Jumaat. Apa kita mengatakan pada waktu awal. Maka dalam hadis yang diriwayatkan, ala babin min abwabil masjid malaikatun yaktubuna al-awwal fal-awwal. Nabi SAW mengatakan orang yang datang masjid bagi hari Jumaat ini, ada malaikat-malaikat di pintu masjid akan tulis nama mereka. Siapa datang first, second, third, begitu. Yani malaikat-malaikat ini akan tulis ini nama orang yang masuk ini ke dalam masjid. Siapa yang masuk yang pertama, yang kedua dan sebagainya. Wa man ihtasala yaumal jumu'ah ghaslal janabah summa raha fi sa'atil ula fa ka'annama qarraba badana. Nabi SAW ini dia mengatakan barang siapa yang mandi pada hari Jumaat ghaslal janabah. Ini yang penulis mengatakan di sini. Yani barang siapa yang mandi pada hari Jumaat seperti dia mandi wajib. Seperti dia mandi apabila dia mandi wajib. Apa maksudnya? Ulama kita mereka mengatakan ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama mengatakan apabila dia mandi Jumaat, dia mandi seolah-olah dia mandi junub. Satu orang ini mandi junub, ini bagaimana? Kita kalau mandi junub ini bagaimana yang kita mandi? Ada beza tak? Satu orang ini mandi junub dengan mandi biasa. Kita kalau mandi junub, kita akan memastikan air sampai kepada semua pelosok badan kita. Betul ke tidak? Dan apabila kita mandi junub, kita akan menggosok-gosok badan kita. Dan kita memastikan air sampai kepada semua bahagian badan kita. Maka Nabi SAW bila dia membicarakan tentang kelebihan ini, dia mengatakan syarat orang yang mandi seperti mandi janabah. Maksudnya dia mandi dan dia menggosok ini badannya, memastikan air sampai kepada semua bahagian dari badannya, dan dia membersihkan badannya sebersih-bersihnya. Jadi ini adalah tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua nanti saya akan membicarakan. Dia ada makna yang perlu disyaratkan. Tapi saya baca hadisnya dulu. Maka Nabi SAW mengatakan barang siapa yang mandi seperti itu dan dia datang pada waktu awal seolah-olah dia telah mengkorbankan seekor unta. Seolah-olah ini dia melakukan korban ini seekor unta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah. Barang siapa yang datang pada waktu yang kedua. Kesemuanya kita ada 6 waktu. Hadis ini Nabi SAW mengatakan waktu terbagi kepada 6 bahagian. Bagaimana kita nak faham ini waktu ini? Ada sebagian ulama kita mengatakan, kita lihat waktu subuh ni bila? Waktu subuh ini 5.30, misalnya 5.30 pagi. Tamam? Jadi kita ambil waktu subuh 5.30 pagi sampai apabila khatib naik mimbar. Kita letak ini khatib ini naik mimbar ini pukul 1 petang sebagai misal. Khatib ini naik mimbar 1 petang. Jadi 1 petang kita minus 5.30 pagi, kita dapat berapa jam? Kita dapat 7 jam setengah. 7 jam setengah kita bagi 6 bahagian. Jadi kita dapat dalam 1 bahagian kita dapat berapa? Kita dapat 1 jam, ini mungkin 1 jam subuh. 1 hour 50 minutes. Jadi
Ini yang kita maksudkan dengan 6 bahagian. Nabi SAW mengatakan barang siapa yang datang kepada bahagian yang pertama, seolah-olah dia mengkorbankan seekor yang unta. Barang siapa yang datang kepada bahagian yang kedua, yakni the second 1 hour and 15 minutes, maka Nabi SAW ini mengatakan faka'annama karraba bakara, yakni seolah-olah ini dia mengkorbankan yakni seekor lembu. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah, barang siapa yang datang pada waktu yang ketiga, faka'annama karraba kabshan akran, seolah-olah dia mengkorbankan kambing akran. Akran yakni yang ada apa? Kambing yang ada apa? Ini handuk. Sebab ini orang Arab ini dia suka ini kambing ini jenis ini seperti ini. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah faka'annama karraba dajaja, barang siapa yang datang ini pada waktu yang keempat, maka seolah-olah dia telah mengkorbankan seekor ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisah faka'annama karraba bayda, barang siapa yang datang ini kepada waktu ini yang kelima, maka seolah-olah dia telah mengkorbankan yakni sebiji yakni telur. Selepas itu penulis mengatakan wa fil fa idza kharaja al imam hadaratil malaikatu yasma'una dzikra, dan apabila imam yakni keluar daripada naik yakni kepada mimbar, maka malaikat-malaikat semua yakni akan yakni mendengar yakni khatib. Ini maksudnya mereka sudah yakni tidak menulis lagi. Mereka sudah tidak menulis. Jadi kita ada yakni 5 bahagian, dan kita ada bahagian yakni yang terakhir, yakni apabila yakni imam yakni naik yakni kepada mimbar. Tetapi di sini pun ini kita ada khilaf ini di antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Imam Malik berkaitan dengan tafsiran hadis ini. Apa maksud bahagian ini? Mungkin antum boleh bahas. Imam Malik dia memudahkan kita. Imam Malik ini dia mengatakan 6 bahagian ini ataupun 5 bahagian ini dibagi-bagikan apabila sudah dekat waktu imam naik ini kepada mimbar. Ada yang mengatakan yang ini sedemikian. Dan riwayat yang lain yang penulis dalam Hasyiah I'anatul Talibin yang mengatakan wa fi rabi'a batta, kita riwayat mengatakan apabila dia masuk kepada waktu yang keempat, seolah-olah dia korbankan batta ini apa, dak, angsa. Wa fil khamisati dajaja wa fil sadisati bayda. Jadi kita ada hadis yang keempat dak, yang kelima ayam, yang keenam baru telur. Jadi kita ada 2 riwayat. Riwayat pertama mengatakan yang kelima telur. Riwayat yang kedua mengatakan yang keenam. Yang keenam ini adalah telur. Nah, kita baca sekali lagi tadi. Pendapat lain mengatakan bahawa memang benar-benar mandi janabah jika selesai jima, kerana jima dengan isteri itu sudah dikerjakan di malam Jumaat atau Jumaat siang. Sekarang kita balik kepada apa yang disebutkan oleh penulis ini berdasarkan dengan hadis Nabi SAW tadi. Kita lihat Nabi SAW ini dia mengatakan wa man irtasala yaumal jumu'ati ghaslal janabah. Ghaslal janabah, barang siapa yang mandi pada hari Jumaat seperti mana dia mandi bila dia mandi hadas besar. Saya mengatakan tadi ada berapa tafsiran? Ada 2 tafsiran. Di sini penulis mendatangkan kedua-duanya. Tafsiran yang pertama, maksudnya dia mandi bagi hari Jumaat seperti dia mandi mandi janabah, maksudnya dalam segi dia membersihkan badannya, dia meratakan air kepada seluruh ini badannya. Maksudnya dia melakukan mandi dengan teliti. Bukan mandi koboi ke ataupun mandi mandi membersihkan badannya ini dengan teliti. Ini adalah tafsiran ini yang pertama. Tafsiran yang kedua, dia mengatakan betul-betul mandi junub. Maksudnya di sini ada haqiqah. Dia maksudnya disunatkan dia apabila mandi untuk hari Jumaat, dia mengikuti mandi ini dengan mandi janabah. Apa maksudnya? Maka dia melakukan mandi janabah, seperti mana dia melakukan jima. Ini penulis mengatakan di sini. Dia melakukan jima ini dengan isterinya, selepas itu dia mandi janabah.
dan dia niat yakni bersama janabah, yakni mandi bagi menghadiri yakni solat Jumaat, maka sebahagian ulama kita mengatakan itu yang dimaksudkan yang dirasal janabah. Boleh faham insya-Allah? Jadi kita lihat ni di sini penulis ni dia mengatakan justru dikehendaki dia mengatakan bahawa sesungguhnya orang yang datang ke Jumaat setelah mandi janabah, maksudnya mandi seperti mandi janabah. Pendapat lain mengatakan bahawa memang benar-benar mandi janabah. Ini maksudnya dia dalam keadaan junub jika selesai jima', kerana jima' dengan isterinya itu sunnah dikerjakan di malam Jumaat ataupun di siang Jumaat. Jadi disunatkan dia melakukan sedemikian, maka dia melakukan yakni mandi junub. Apabila datangnya pada saat pertama mendapat pahala besar seperti korban unta, apabila saat kedua seperti sapi, saat ketiga seperti kambing, saat keempat seperti ayam, saat kelima seperti burung, masya-Allah, burung pipit. Sekejap ya. Wal khamisa usfuran. Ini dalam daripada matan Fathul Muin. Dia menyebut ini usfur. Usfur ini usfur adalah burung pipit. Usfur adalah burung pipit. Wasadisatu bayda. Yang keenam adalah telur. Boleh insya-Allah? Ini wallahu alam, saya rasa mungkin penulis dia menukilkan daripada riwayat yang lain. Sebab tadi riwayat yang dalam hasyiah tidak sebut usfur. Jadi mungkin ni beliau mendatangkan daripada riwayat yang lain insya-Allah. Baik, kita berhenti di sini ya. Ada siapa-siapa yang ada soalan? Kalau tidak ada, insya-Allah kita baca sedikit kitab Zubat. Ustaz, niat mandi solat Jumaat, niat mandi Jumaat. Ya. Niat untuk hadir solat Jumaat. Ya betul. Saja aku mandi untuk menghadiri solat Jumaat. Ini niat, cara niat. Kalau dalam bahasa Melayu kita mengatakan kalau dalam bahasa Melayu kita mengatakan saja aku mandi untuk menghadiri solat Jumaat. Untuk menghadiri solat Jumaat. Sama juga dengan wukuf di Arafah. Saja aku mandi untuk wukuf di Arafah. Nak masuk Mekah, saja aku mandi untuk memasuki Mekah. Masuk Madinah pun sama juga. Jadi bila kita niat, kita nak spesifik. Kita niat, jadi kita mesti yang spesifik. Tetapi bagi wanita, dia tidak niat untuk menghadiri solat Jumaat. Dia niat saja aku mandi untuk hari Jumaat. Jadi bagi wanita juga disunatkan niat. Ini yang pertama sekali penulis ini mengatakan, sama ada solat Jumaat itu diwajibkan ke atasnya ataupun tidak. Disunatkan yang baginya mandi. Sama juga dengan kedua hari raya. Boleh insya-Allah. Kita Zubat muka surat 66. 66. Waraf'u batni. Bismillahirrahmanirrahim. Waraf'u batni sajidin atfakhidai mufariqan kasyibli baina qalamai wa jalsatan rahati khafifanha fi kulli raka'atin taqumu anha wasabbih in raka'ta aw in tasjudi وضع على الفخذين في التشهد يديك واضمم ناشرا يسراك واقبض سوى سبابات يمناك وعند إلا الله فالمهللة ارفع لتوحيد الذي صليت له والثاني من تسليمات التفاته ونية الخروج من صلاته ينوي الإمام حاضره بالسلام وهم نظرة
شروطها الإسلام والتمييز للسمع في الغالب والتمييز للفرض من نفل لمن يشتغل والفرض لا ينوى به التنفل والطهر ما لم يعفى عنه من خبث ثوبا مكانا بدنا ومن حدث. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbil 'alimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al ahli kulli untha wa dhakar rabbi wafiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqi kulla halalin da'ima wa akhila ahya 'ulama nahdha bi khayri wa nukhfa kulla syar rabbana aslih lana kulla syu'un وَرِضَاكَ الْعُيُونَ وَاقْضِ عَنَّا رَبَّنَا كُلَّ الدُّيُونِ قبل أن تأتينا رسل الملون فاغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تشاء مصطفى من إلى الحق عنا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء على آل الكرام الشرفاء وعلى صحبه وصحبه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع قبضا وجودا منا لا بابتسام منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي. ربنا تقبل معنا من كل ما علمتم علينا من كل ثواب رحيم واختم الصالحات وأعمال الغالب والله الكريم بفضل سبحان ربك بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.